Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Don't forget to salawat everyone. Bersama saya Muhammad Yusuf Bizlasni dalam segmen Tahukah Anda? Baik, seperti mana kalian lihatlah pada title, solat ini kalian memang sedia maklum ia adalah satu kewajipan yang sangat penting di dalam agama Islam. Dalam rukun Islam kita ada 5. Solat nombor berapa? Nombor 2. Nombor 2. So selepas daripada mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu. Jadi saya nak kongsikan kepada kalian sebelum kita masuk ke lebih lanjut dalam perbincangan kita pada video ini, saya akan share pada kalian satu hadis di mana solat ini, betapa pentingnya solat ini telah digambarkan di dalam hadis ini, bahawa dia adalah ataupun amalan ini adalah amalan pertama yang akan dihisap di akhirat. Masya-Allah tabarakallah. So kalian semua boleh nampak, inilah kitab yang telah saya gunakan. What is on the news today? Tak ada. So nama dia Muntakhab hadis pilihan yang disusun oleh Syekh Muhammad Yusuf, masya-Allah, Kadalawi rahmatullah alaih, dan penyuntingnya Syekh Muhammad Sa'ad Khandalawi hafzallah. Masya-Allah tabarakallah. Kalau kalian semua yang lihat ni ada pernah join jemaah tabligh, kalian semua tahulah kitab ini adalah antara yang telah digunakan oleh jemaah tabligh. Banyak lagi fadilah amal, fadilah sedekah dan macam-macam lagi. Masya-Allah tabarakallah. So kita pergi kepada hadis tersebut. So dengarkan, insya-Allah sama-sama kita tahulah. So saya buka pada bahagian solat fardu. Dah ada banyak dalam ni. Ada kalimah thayyibah, ada solat fardu, meninggalkan perkara sia-sia dan macam-macam lagi. Subhanallah, banyak hadis-hadis pilihan di dalam ni. So dalam kalau kalian ada kitab ni, bolehlah buka muka surat 129, hadis yang ke-14. Hadis yang ke-14 saya bacakan mafhum, maksudnya. Sayyidina Abdullah bin Qurd radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa. Okay. Perkara pertama yang akan dihisap terhadap seseorang hamba pada hari kiamat nanti ialah solat. Sekiranya solatnya baik, maka semua amalnya yang lain juga akan baik. Sekiranya solatnya rosak, maka semua amalannya yang lain juga akan rosak. Hadis riwayat Tabrani. Masya-Allah, taghrib. Allahu Akbar. Boleh nampak tu. Solat bagus, maka amalan lain menjadi bagus. Maksudnya akan dihitung lah. Tapi kalau solatnya rosak, habis amalan lain. Nauzubillah min zalik. So di sini pada saat ini anda adalah insan yang terpilih untuk lihat video kami, alhamdulillah, dan kami akan share apa yang kami tahu, apa yang saya tahu daripada pihak saya, di mana ini adalah yang saya belajar untuk kita sempurnakan solat kita. Jom kita refresh balik. Okey? Baik. Seperti kita sedia maklum, rukun solat ada 13. So kita cuba senaraikan semula, kita ingat balik. Jom. So yang pertama adalah niat. Niatlah. Pertama niat. Yang kedua, berdiri tegak. Kan kita niat, kita kena berdiri tegak. Kita tak boleh macam banyak kali saya nampak orang selalu lari, lepas tu dia terus. Tak boleh. Kita kena berdiri tegak dulu. Sebab ni antara rukunnya, berdiri tegak, baru angkat takbir. Angkat takbir yang ketiga. Saya ulang balik, niat dalam hati, berdiri tegak, angkat takbir. Yang ketiga, angkat takbir. Kemudian baca Al-Fatihah. Yang keempat. Kemudian rukuk. Kemudian iktidal, berdiri semula. Lepas tu sujud. Yang ketujuh. Kemudian yang ke-8, duduk di antara dua sujud. Yang ke-9, duduk tahiyat akhir. Yang ke-10, membaca tahiyat akhir. Membaca tahiyat akhir tersebut. Yang ke-11, membaca selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam tahiyat akhir tu ada selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-12 adalah salam yang pertama. Dan yang terakhir, yang ke-13 adalah tertib. So kita telah imbas kembalilah 13 rukun solat.
yang mana ia wajib dibuat untuk sah solat kita. So dalam 13 ni, saya nak share pada kalian. Dalam 13 ni, dia terbahagi pula kepada 3 rukun. 3 rukun. Iaitu rukun qauli, fi'li, qalbi. Yang pertama saya sebutkan tadi, qauli. Qauli adalah rukun di mana dia melibatkan perkataan. Maksudnya apa yang kita baca di dalam solat kita. Rukun fi'li pula. Fi'li adalah rukun di mana perbuatan kita. Dalam solat tu perbuatan kita, pergerakan. Dan yang terakhir adalah qalbi. Qalbi adalah orang kata qalb iaitu hati. Dia melibatkan hati. Baik. This is the best part. Again, di mana saya sendiri dulu tak pernah tahu pasal perkara ini. Tetapi alhamdulillah Allah bagi saya kekuatan untuk belajar mengenai perkara ini dan saya diberi kekuatan untuk share kepada kalian semua. Iaitu yang pertama tu tadi. Ramai sangat tinggal benda ni. Bayangkan tu kalau tinggal rukun, habislah solat kita. So yang pertama, qauli, iaitu kita punya perkataan. So dalam qauli ada 5 tempat. 5 tempat yang mana kita wajibul gunnah, bos. Wajibul gunnah kawan-kawan semua. Iaitu kita kena baca, kita kena lafazkan bacaan kita tu. Qauli 5 tempat, bacaan di dalam 5 tempat ini kena dibaca sekurang-kurangnya dengar dengan telinga kita sendiri. Yang pertama, takbiratul ihram. Kita kena lafaz, kita tak boleh baca dalam hati, tak boleh. Kita tak boleh macam berbisik. Tak digalakkan. Kena lafaz Allahu Akbar dengan jelas dan kita dengar dengan telinga kita. Yang kedua, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampailah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kena baca, dengar dengan telinga kita sekurang-kurangnya. Yang ketiga, membaca tahiyat akhir. Membaca tahiyat akhir daripada at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu yang ketiga. Yang keempat, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang kelima, yang terakhir, salam yang pertama. Okey, contohlah kalian tengah tahiyat akhir ni. Saya tak tahu nak cakap, memang semua orang merasa inilah. Tengah tahiyat akhir tiba-tiba rasa macam nak terkentut pula, Allahu Akbar. So kita dah habis dah baca tahiyat akhir, kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita percaya salam pertama tadi kan sah solat kita. So tak dapat salam yang kedua pun tidak mengapa. Yang penting salam pertama tu lepas tu kita terkentut, jangan risau, sah dah solat itu. Sebab tu disebut salam yang pertama. Sekarang kita masuk ke fi'li, perbuatan. Perbuatan kita. Jom kita masuk. Perbuatan kita ada 6 pula. Yang mana yang pertama adalah berdirilah tadi. Berdiri. Kemudian berdiri. Yang kedua adalah rukuk. Berdiri, rukuk. Lepas tu iqtidal, berdiri baliklah. Kemudian sujud. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Yang kelima tadi kan, duduk di antara 2 sujud. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah duduk tahiyat akhir. Yang keenam. So tadi dah bagi tahu 5, 6. Tambah tadi ada berapa? 6 tambah 5 berapa? 11. So dah 11, lagi berapa? Lagi 2. So lagi 2 inilah yang terakhir kita, iaitu qalbi, iaitu hati, iaitu niat dan tertib. Niat tu di dalam hatilah. Sahaja aku solat subuh 2 rakaat mengikut imam ataupun menjadi imam kerana Allah Ta'ala. Niat di dalam hati. Lepas tu yang tertib pula. Kenapa tertib tu yang dikatakan dalam hati? Sebab di mana kita nak mula solat tu, kita akan berfikir dan kita akan cuba untuk, orang kata apa? Cuba untuk melakukan
perbuatan di dalam solat itu mengikut tertib yang diajarkan. Apa yang didahulukan akan didahulukan, apa yang terkemudian dia akan terkemudiankan dalam perbuatan tu. So itulah dalam hati, aku nak lepas ni macam ni, lepas ni macam ni. Sebab itulah ada kategori qalbi, iaitu hati. Subhanallah. So tadi kita dah share 13 rukun solat yang basic, dan dalam 13 itu ada pecahan kepada 3 rukun, iaitu rukun qauli, fi'li, qalbi. Jadi sebelum saya akhirkan pertemuan video yang kalian lihat sekarang ni, saya nak tekankan kepada kalian semua tentang yang pertama tadi, iaitu rukun qauli. Sebab ramai sangat mengabaikan ni. Kita bila baca dalam 5 situation ni, kita tak boleh baca secara berbisik-bisik, baca dalam hati. Mostly orang selalu baca dalam hati, tak dengar langsung apa dibaca. Tak boleh ya. Kalau kita buat dua perkara ni, iaitu berbisik-bisik ataupun membaca dalam hati, habis solat kita. Kita kena lafazkan. Kita dengar dengan telinga kita sekurang-kurangnya. So saya sampaikan kepada kalian semua supaya kalian semua tidak lupa, dan barangkali ada yang tidak tahu, maka kita dapat tahulah daripada video ni. So saya share lah sama-sama untuk kita mengambil iktibar bersama-sama untuk kita amalkan dan kita perbetulkan solat kita. Bila kita perbetulkan solat kita, kita perbetulkan apa? Kita perbetulkan kehidupan kita. Kerana tanpa solat yang sempurna, amalan lain akan jadi orang kata pun macam sia-sia saja. Baru je saya share tadi kan, awal tadi, solat itu baik, maka baiklah amalan lain. Kalau solat itu sebaliknya, maka sebaliklah amalan lain. Baik, saya rasa sampai situ sahajalah segmen Tahukah Anda untuk kali ini. Terima kasih kepada pendengar setia kami sampai daripada awal sehingga habis video Tahukah Anda ini. Terima kasih kerana kalian prihatin dan juga setia untuk mendengar perkongsian ini. Jadi sekiranya kalian rasa macam ada kekurangan daripada video ini ataupun perkongsian saya ada yang ada tersilap, sila komen di bawah. Silakan, kami sangat berbesar hati untuk menerima segala komen anda untuk kami perbetulkan diri kami pada video yang akan datang, insya-Allah. Dan sekiranya kalian suka, sila tekan like, share, sebarluaskan ilmu ini dan subscribe serta tekan butang loceng di sebelah subscribe tersebut dan tekan all supaya kalian semua akan sedia maklum ataupun sentiasa up to date dengan segala konten-konten dan perkongsian daripada produksi kami. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan itu datang daripada diri saya sendiri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah anda? Check out.